إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'an kesyukuran pada malam ni sambung lagi kita bab yang kedua Al-babu tsani, bab yang kedua fi fadilati, pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muka surat berapa ni? 15. Kita akan membahaskan hari ini berkaitan dengan ketuhanan. Bila la ilaha illallah tu membahaskan tentang ketuhanan lah. Dan kelebihan menyebut la ilaha illallah dan maksud ataupun makna la ilaha illallah tentang ketuhanan lah, bab tauhid lah malam ni. Muka surat 15 lah kan. Rasanya hari tu kita baru lepas lah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, ayat Quran ni, surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Ini ayat ni ayat tauhid, surah Muhammad ayat 19. Ni ayat ni adalah ayat tauhid. Pertama, fa'lam, maka i'lam, dengan maksud ketahui. Kalau kita tengok ni fi'il amar. Bila fi'il amar dengan maksud suruh, wajib suruh. Sebab dalam hukum ada suruhan sunat, ada suruhan wajib. Tapi ini suruhan wajib, iaitu maka ketahuilah, ambil tahulah, i'lam, ambil tahulah. Macam kalau bahasa Melayu dah jadi i'lan, dia jadi nun belakang-belakang. Kan mengiklankan, bagi tahu kat orang kan i'lan tu. Tapi asalnya bukan i'lan. Biasalah Melayu cakap pelat. Sebenarnya i'lam. Ketahuilah ataupun iklankanlah. Apa tujuan iklan? Untuk ambil tahulah. Maka kat situ bila fi'il amar maka ianya wajib. Setiap orang mesti tahu, mesti ambil tahu. Mudah kata mesti belajar. Annahu, taukid, lafaz taukid. Annahu, kalau kita tengok annahu tu atas alif tu ada hamzah. Atas alif tu ada hamzah dan baris atas. Maknanya annahu. Bukan innahu annahu. Ni ayat Quran ni. Sebab kalau salah baca takut dosa pula. Jadi fa'lam annahu. Maka ketahuilah, ambil ilmulah, cari ilmulah, ambil tahulah. Fa'lam annahu. Taukid, tekan. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bukan, padahal fa tu lafaz kuat juga tu. Kalau wa'lam boleh aja, tapi fa'lam dah tekan dekat situ. Lepas tu i'lam lagi, ambil tahu. Tekan yang kedua,
Pakai amal lagi. Tekan yang ketiga. Annahu. Tekan yang keempat. Nah, kalau kita baca satu-satu, Allah, hai. 4 kali tekanan. Menekankan. Kalau kata, mestilah ambil tahu. Boleh. Kalau tengok bahasa Arab tu. Setiap huruf, malah setiap perkataan, kalimah, dia ada makna yang tersendiri. Tukar baris je. Habis, makna lain lah. Macam, asyhadu an. Tu, asyhadu an la ilaha illallah. An, la lah. Tapi nun, mati betul mengalam, dia masuk lah kan. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa Muhammadan? Sebab ada anna tu. Bukan inna, anna. Asyhadu anna Muhammadar. Tapi kalau tak ada asyhadu, Muhammadur Rasulullah. Kalau tak ada asyhadu, tak ada anna itu. Asyhadu anna kan. Okey. Muhammadar Rasulullah. Leceh macam gitu. Kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Leceh lagi. Bila ada anna wa asyhadu anna, lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baris itu. Hati-hati dengan baris. Kita kadang-kadang ambil mudah je dengan baris ni. Bahasa Arab ni silap baris boleh silap mana? Silap baris. Akbar, ikbar dah beza lah. Akbar. Panjang sikit. Beza dah. Jadi gendang lah. Elok Allah Maha Besar jadi Allah gendang pula. Ikbar jadi darah haid. Allahu Ikbar. Kita tak buat lah gitu. Cuma nak bagi tahu beza baris, maka berbeza makna. Lebih-lebih lagi ayat Quran mesti wajib dijaga. Wajib dijaga. Kalau zikir-zikir, okey lagi kot. Tapi salah tetap salah. Tapi kalau ayat Quran berdosa. Jadi bila kata-kata ada anna tu, lapas taukid kuat tu, maka Muhammadar Rasulullah. Tanwin tu dar Rasulullah, bukan Muhammadur. Muhammadur ni bila tak ada anna. Maksudnya Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penting tak? Sama juga fa'lam annahu. Maka ketahuilah sesungguhnya. Fa satu macam faghsilu wujuhakum. Apa ayat depan ni? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Bila nak sembahyang. Faghsilu, maka irsil, maka basuh. Suruh tu suruhan. Sebab tu wuduk tu wajib kalau nak sembahyang. Sebab suruhan tu. Faghsilu wujuhakum. Sekianlah. Jadi fa tu satu penekanan dah. I'lam tu memang penekanan lah, suruh belajar, suruh ambil tahu. Lepas tu ianya pula fi'il lama, fi'il suruh. 3 dah. Lepas tu annahu taukid lagi. Sungguh-sungguh bukan main-main. Okey. Fa'lam, maka ketahui olehmu la ilaha illallah. Okey, kita dah bahas fa'lam annahu dah baca la ilaha illallah. Mari kita tengok terjemahan yang dibagi. Ya. Maka ketahuilah olehmu, okey, bolehlah kita boleh terima annahu bahawasanya sesungguhnya, boleh juga la ilaha illallah. Tengok dia terjemah apa. Tiada yang maujud dengan sebenar-benar melainkan Allah. Cuba kita tengok. Kalau la ilaha illallah, la tu tiada. Ilah lah. Kita terjemahkan Tuhan. Illa melainkan Allah tu Allah. Itu terjemahan biasa. Terjemahan biasa, la ilaha illallah maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi terjemahan yang ada kat sini bukan tiada Tuhan melainkan Allah. Apa tu? Tiada yang maujud. Maujud tu adalah. Yang ada, wujud. Tiada yang maujud. Tiada yang ada dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu saya kata ayat ni ayat tauhid. Malam ni kita ngaji tauhid sikit. Yang mana sekadar terjemahan saja tak mencapai. Sekadar terjemahan saja tidak mencapai maksud. Kalau kita kata tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sekadar terjemahan boleh, tak ada masalah. Terjemahan aja, tak ada masalah. Tapi adakah maksud la ilaha illallah tu sampai? Adakah sampai? Kat kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak sampai. Macam mana nak sampai? Dia kata kat sini. Tengok.
bahawasanya tiada yang mawujud, tiada yang mawujud, tiada yang wujud dengan sebenar-benar melainkan Allah. Melainkan Allah. Jadi ilah yang kita nak faham, la tu tidak. Illa tu melainkan Allah tu Allah lah. Ilah tu, ilah. Ilah. Apa maksud ilah? Ilah tu, maksud yang diberi dalam kitab kita adalah wujud dengan sebenar-benar. Ada dengan sebenar-benar. Real punya ada. Sungguh ti, sengoti. Ada yang betul, real punya ada. Ada yang hakiki. Melainkan Allah. Jadi, maksudnya, bahawasanya tiada yang mawujud. Maksud, tiada yang betul-betul ada. Yang sungguhnya ada. Melainkan Allah saja yang ada. Ini adalah maqam tinggi ni. Sebenarnya dalam kita memahami fa'lam annahu la ilaha illallah, boleh faham dengan tiga cara, tiga maqam, tiga darjat bergantung kepada masing-masing. Tiga-tiga boleh. Kita makan syariat ke, makan wali ke, makan kuali ke, kita tengok. Kita tahap mana? Tengok ilmu kita dan pengajian kita. Yang ilah, kita nak bahas ilah. Sebab dalam kitab kita kata, ilah tu adalah, la ilah tu maksudnya tiada yang mawujud dengan sebenar-benar. Tiada yang wujud yang sebenar-benar. Hanya Allah je wujud yang sebenar-benar. Sedangkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana mari mawujud, mana mari sebenar-benar tu? Mari kita nak faham. Jadi ilah-ilah tu, dengan maksud ma'bud bihaqqin. Ma'bud. Yang pertama, ma'bud bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi ilah tu terjemahan yang pertama. Terjemahan syariat. Terjemahan kita semua. Semua orang wajib terjemahan macam ni. Ataupun maknanya begitu. Iaitu ilah dengan maksud Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Kita tak boleh kata Tuhan aja. Tuhan tu sekadar terjemahan aja bolehlah. Tapi untuk kita pegang dekat hati kita, kita tak boleh pegang gitu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tak boleh. Kita kena pilih satu daripada tiga. Yang paling rendah, maqam syariat. Yang kita duduk sekarang ni, maqam syariat. Iaitu, maksud ilah adalah bukan Tuhan saja. Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar. Ilah tu. Ilah tu yang jadi Allah. Allah tu asal perkataan dia ilah. Ilahun. Lepas tu tambah alif lam. Al-ilahu. Tambah alif lam dulu. Lepas tu buang alif. Sebab bahasa Arab ni nak memudahkan. Jadi, Allahu. Alif lam, lam ha. Lepas tu dirapatkan. Alif lam, lam ha. Letak sabdu. Lepas tu ditaghliskan. Tafkhim. Ditebalkan. Jadi Allah. Ada 5. Asal Allah adalah ilah. Ilah tu maksud apa? Maqam syariat. Maqam orang awam. Ilah tu maksud Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Walaupun ilah. Pendek je. Ilah. Maksudnya Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Mari kita tengok. Sebab maqam ni terlalu tinggi dalam kitab kita. Saya turun sikit. Tinggi maqam ni. Maqam tiada mawujud. Tak ada yang wujud. Melainkan Allah je yang wujud. Yang dia panggil wahdatul wujud. Itu nanti dulu. Kita cuba. Faham dulu. Jadi maqam yang biasa yang kita faham. Bukan terjemahan yang kita nak maknanya. Kita nak. Maksud dia adalah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar. Melainkan Allah. Selama ni. Kita fa'lam tak? Kita ambil tahu tak tentang la ilaha illallah? Mari kita tengok. Kita ambil tahu ke tak ambil tahu? Kalau pernah dengar macam ni dan kita pegang macam ni, mana kita ambil tahu? Maka kita ikut surah Muhammad ayat 19. Tak berdosa lagi kita. Sebab i'lam tu adalah suruhan. Suruh tu suruh wajib. Siapa tak buat berdosa. Pernah dengar tak syarahan ni? Jika tak pernah dengar berdosa. Tak sebut lagi, baru nak sebut ni. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya makam syariat, makam orang awam semua kena faham macam ni. Maksudnya ma'bud bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa beza tiada Tuhan melainkan Allah? Apa beza dengan tiada Tuhan melainkan Allah? Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa beza dia? Beza dia gini. Tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud Tuhan? Maka kita tengoklah Tuhan-Tuhan yang ada atas dunia ni lah. Tuhan orang kafir, Kristian, Tuhan Yahudi, Tuhan orang musyrikin Mekah dulu, Tuhan berhala, Tuhan Buddha, Tuhan Sing, Tuhan, semua Tuhan-Tuhan yang ada. Tuhan matahari. Yang orang kata Tuhan tu lah. Yang mereka mendakwa Tuhan tu. Tuhan cahaya, Tuhan roh, Tuhan apa dia panggil?
nenek moyang tu yang cucu tumpang lalu tu kan. Semangat. Semua tu Tuhan tu. Mereka dakwa Tuhan. Dan Allah juga Tuhan. Okey. Maka semua Tuhan tu, jika la ilaha illallah dengan maksud tiada Tuhan melainkan Allah. Semua Tuhan tu salah. Melainkan Allah je betul. Kalau kita faham macam tu, kita tak fa'lam lagi. Kalau kita faham macam tu, kita tak fa'lam, tak ngaji lagi. Tak ngaji lagi. Kita tak ikut surah Muhammad ayat 19. Bila fa'lam, kena ambil tahu. Kita ambil tahu macam mana? Tuhan ni banyak. Ada Tuhan satu, ada agama Tuhan sampai berjuta-juta. Tuhan ada berjuta. Ada Tuhan 2, 3, ada Tuhan 3, ada Tuhan macam-macam. Dan Allah juga Tuhan orang Islam. Maka aku tolak semua. Tuhan berhala aku tolak. Lata Uzza aku tolak. Tuhan orang kafir nak sebut nanti kau marah pula kan. Mana tahu orang kafir dengar. Tolak semua Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan orang kafir aku tolak. Melainkan Allah je Tuhan yang sebenar. Macam tu kita faham, kita tak ngaji lagi. Kita tak fa'lam lagi. Habis kita kena pegang macam mana? Kita kena pegang la ilaha illallah dengan maksud tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Mari kita letak. Adakah berhala tu Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar? Bukan. Jadi kita tak perlu tolak la ilah, tidak ada. Kita nak tolak ni. Kita tak perlu tolak berhala. Sebab yang nak tolak bukan Tuhan. Nak tolak Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Ada ke Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar selain pada Allah? Tak ada. Sebenarnya kita tolak yang tak ada. Kita nafi isbat tu, kita menafikan yang tak ada. Nak bagi tahu Allah tu Tuhan sungguh. Kalau ada macam Allah satu lagi, aku tolak yang itu. Tapi mana ada? Tapi tak ada. Kita bukan tolak berhala. Berhala tak payah tolak sebab dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jadi la ilaha, tiada Tuhan. Aku tolak berhala. Berhala bukan Tuhan. Tak payah tolak sebab berhala tu tak perlu ditolak. Kenapa pula? Dia bukan Tuhan. Nak tolak apa-apa? Jadi yang kita nak faham adalah jika ada Tuhan yang bersifat dengan istighna dan iftiqar, Tuhan yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan macam Allah. Ada satu lagi, la ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tolak yang itu. Soalnya ada ke? Mana ada? Kan Allah tunggal. Maka kita tolak tu sebenarnya tak ada pun. Tak ada benda pun tolak. Sebab apa tak ada? Sebab apa kita tak ada perkara yang kita tolak? Nak bagi tahu Allah tu Tuhan sungguh. 2 kali, 3 kali lipat Tuhan. Ini kita pergi tolak Tuhan orang kafir. Orang kafir tu bukan Tuhan. Itu batu, itu orang, itu apa-apalah. Makhluk. Mereka sahaja mendakwa Tuhan. Tapi dia bukan Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Melainkan Allah. Bukan. Jadi yang kita nak tolak bukan Tuhan orang kafir. Kita tak perlu tolak. Tuhan orang kafir, dia akan rebah dengan sendirinya. Kerana dia bukan Tuhan, dia makhluk. Jadi, bukan nafi isbat, bukan maksud la ilaha illallah. Bukan maksud fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka kita tolak Tuhan orang kafir. Tidak. Kita bukan tolak. Kita tak terima awal-awal lagi. Kalau kita kata kita tolak Tuhan orang kafir, kita dah buat satu kesalahan. Iaitu kita telah iktiraf dia Tuhan. Lepas kita iktiraf dia Tuhan, kita tolak dia. Sedangkan dia tak perlu diiktiraf. Tak boleh nak iktiraf pun Tuhan. Sebab bukan Tuhan. Tuhan apa batu. Nak bergerak pun tak boleh. Tuhan apa tak boleh bagi rezeki. Tuhan apa tak boleh tolong. Malah Tuhan tu pun orang yang buat dia. Jadi tu bukan Tuhan. Jadi jangan silap faham. Sebab tu penting bab ni. Jadi maksud fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama, maqam syariat, maqam orang awam, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Kadang-kadang dalam TV ada terjemahannya. Kadang-kadang dalam TV terjemahan, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dalam kitab kita, dalam buku-buku pun tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau kita baca betul-betul, ada terjemahan ditulis, bila la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, masa azan tu, dia akan tulis apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar. Mana mari itu, sedangkan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ilah tu maksud maqam syariat, ma'bud bihaqqin, yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Itu yang pertama. Belum masuk lagi ni maqam tinggi ni. Itu pun dah penat dah dengar. Itu baru maqam syariat, maqam orang awam. Yang kedua, ilah dengan maksud bihaqqin. Maksud qasad, tujuan. Dengan maksud aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak dituju, yang tiada Tuhan yang berhak dimaksudkan melainkan Allah. Atau makam tinggi lagi. Dengan maksud
Aku hidup ni semua Allah. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Kerana Allah. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku nak tuju melainkan Allah. Semata-mata Allah aja. Apa-apa aku buat kerana semuanya lillahi ta'ala. Itu maqam tinggi lagi. Maqam tinggi lagi. Maqam yang ketiga, ilah dengan maksud maujud bihaqqin. Ni maqam yang tertinggi, maqam auliaullah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makam ni kita sembang aja cerita ya, makam wali-wali ya. Makam wali-wali kita tak tahu tak sampai makam wali ni. Iaitu maksud ilah adalah maujud bihaqqin. Itu terjemahan dia. Tidak ada yang wujud dengan sebenar-benar melainkan Allah je yang wujud. Tapi kena ngajilah, kena faham, kena ngaji sifat 20. Apa maksud tidak ada yang wujud melainkan Allah? Maksudnya Allah itu wajibul wujud. Allah itu wajib ada. Tidak terima tak ada. Wajib ada. Adanya Allah itu ada yang sebenar-benar, ada yang hakiki. Itu maksud yang ada yang sebenar. Kerana apa? Kita bukan ada yang sebenar. Kerana sebelum kita ada, kita tak ada. 100 tahun lepas kita tak ada. Baru je ada. Ada orang baru 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Baru ada. Sebelum tu tak ada. Maka adanya kita ni, istilah dipanggil jaizul wujud. Ataupun harus ada. Macam apa bukti kita harus ada? Sebelum ni kita tak ada. Sekarang kita dah ada. Maka kita ni harus je ada. Bukan wajib ada. Tidak, bukan wajibul. Wajib akal ya, itu kena ngaji tauhid. Beza dengan wajib akal, wajib adat dengan wajib syarak. 3 benda tu kena ngaji tauhid. Tak ngaji tauhid berdosa weh. Itu fardu ain. Kerja ke tak kerja, busy, sibuk tak sibuk, tak mengaji ni berdosa. Sebab dalam kita beragama ada ilmu yang dipanggil fardu ain, ada ilmu dipanggil fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain ni setiap orang kecil besar janji dah baligh, ada akal dan dah baligh, dia wajib pegang, dia wajib tahu. Antaranya yang pertama sekali, yang paling penting sekali ilmu akidah. Ilmu akidah, kenal Tuhan yang disembah. Tak kira siapa, sibuk pun wajib juga. Tapi yang fardu kifayah ni tak apa, jika sebahagian dah buat, dia tak payah pun tak apa. Itu tak ada masalah. Cuma yang fardu ain ni antaranya wajib kenal Tuhan yang disembah. Kalau kita kata sembah siapa? Sembah Allah. Macam mana kenal Allah? Betul ke Allah ni ada? Ada lah. Ya ke Allah ada? Cuba cerita sikit. Cuba buktikan ataupun cerita sikit Allah tu ada. Ada lah. Berapa kali jumpa Allah? Tak pernah jumpa. Berapa kali tengok Allah? Tak pernah tengok. Berapa kali dengar Allah? Tak pernah dengar. Habis tu macam mana boleh tahu Allah tu ada? Ada lah. Iman kita tak sah lagi. Wajib ngaji tu. Wajib ngaji tauhid. Tak ngaji berdosa. Berdosa sampai masuk kubur. Berdosa lagi. Walaupun zahirnya nampak macam orang Islam. Zahirnya nampak semayang, puasa, zakat, haji. Tapi dia berdosa, malah bimbang takut iman dia tak sah. Kalau iman dia tak sah, kekal neraka selama-lamanya. Kalau iman sah, tapi rosak sikit sebab dia tak mengaji tadi, maka berdosa. Masuk neraka. Masuk neraka tempatnya. Sebab tu ini fardu ain. Fardu ain. Kita tak boleh kata Islam ni agama, kita buat aja janji Islam. Yang baik buat aja, tak. Sebab dalam agama kita banyak benda, banyak perkara. Bukan satu. Kalau kita hidup mengaji sampai mati, hidup balik sambung mengaji, hidup mati, hidup balik sambung mengaji, 80, 100 kali pun tak habis ilmu. Ilmu tak habis. Jadi ada ilmu wajib, ada ilmu yang wajib ain atas setiap orang, ada wajib kifayah. Yang wajib ain ni payah orang nak mengaji. Nak buat macam mana? Yang kita fardu ain, budak-budak je mengajar, budak-budak je belajar. Bukan. Tidak gitu. Jadi kena ada lah berkaitan dengan akidah. Yang mana kita ni harus dia ada. Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Dalam masa yang sama, kita tidak menolak kewujudan makhluk. Sebab bimbang juga. Jika kita kata, kita baca sekali-sekali, sekali lalu bahawasanya tiada yang maujud, tiada yang wujud dengan sebenar-benar melainkan Allah. Allah je yang ada, makhluk tak ada. Tak boleh juga. Kenapa pula tak boleh? Dalam kitab kita tulis.
Dia kata yang wujud dengan sebenar-benar. Ya, wujud yang sebenar-benar, wujud yang hakiki hanya Allah. Dengan maksud apa? Allah itu qidam, tidak adanya Allah, kewujudan Allah, adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Itu dia panggil ada yang realnya. Sengotinya ada. Hakiki. Sebab apa? Sebab adanya dia tu tidak didahului dengan tiada. Berbeza dengan kita. Berbeza dengan kita. Kita, adanya kita, sebelum tu kita tak ada. Maknanya kita ni ada didahului dengan tiada. Ada kita. Jadi bukan ada real lah. Sebab kita sebelum ni tak ada. Allah tidak gitu. Itu dia panggil qidam. Iaitu Allah itu qidam dengan maksud kewujudan Allah, wujudnya Allah, adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Ada aja. Dan Allah juga baqa. Tidak diakhiri dengan binasa. Tidak. Mana kekal. Kekal. Jadi, itu maksud Allah yang wujud yang sebenar-benar. Wujud kita tak sebenar. Kerana nanti kita mati. Kata ada. Lepas tu mati nanti. Nanti mati ya. Sekarang ada. Nanti mati. Sekarang ada. Sebelum ni tak ada. Ada majazi. Ada pinjaman aja. Bukan ada sebenar-benar. Walaupun begitu, kita tak boleh menafikan kewujudan makhluk. Kerana bercanggah dengan nafs. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Maknanya Allah dalam Quran sebut jelas-jelas tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan. Dengan maksud Allah dah jadikan manusia. Bila Allah dah jadikan manusia dan jin, maknanya ada lah. Tiba-tiba dia kata yang ada, ini biasa ni batiniah. Geng-geng batiniah. Dia konon-konon nak supi. Tapi jadi lain. Dia kata, tidak ada yang mawujud dengan sebenar-benar. Yang wujud yang sebenar Allah aja. Makhluk tak wujud. Tak boleh. Makhluk ni sebenarnya tak ada. Tak boleh. Makhluk ada. Kenapa pula ada? Quran, kalamullah. Allah tidak aku jadikan jin dan manusia. Maknanya Allah dah jadikanlah. Sebab Allah tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri. Bila macam tu, bermakna kita ada. Allah juga ada. Cuma ada kita bukan ada hakiki. Ada kita didahului dengan tiada, diakhiri dengan tiada juga nanti mati, dan lepas tu ada balik kiamat. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada, tidak diakhiri dengan binasa. Itu baru real punya ada. Itu maksud ilah dengan maksud mawujud bihaqqin. Ada sebenar-benar ada. Real punya ada dalam keadaan tidak menolak makhluk tu ada. Ada juga. Ada juga. Tapi ada yang dijadikan. Sebab bimbang juga. Bimbang juga. Sebab itu yang dipanggil wahdatul wujud. Dengan maksud wahdatul syuhud. Melihat segala-galanya Allah yang jadikan. Apa perbuatan Allah? Tengok semua Allah. Allah. Tengok pokok Allah. Semua Allah. Dengan maksud Allah yang jadikan. Itu maksud dia. Allah jadikan. Bukan dengan maksud pokok tu Allah. Wahdatul wujud dengan maksud wahdatul syuhud. Okey. Itu sedikit tafsiran fa'lam annahu la ilaha illallah surah Muhammad ayat 19. Dan kata Fakhihani bahawasanya meninggal. Kejap. Yang Jawi ni dia, yang Rumi ni dia gagal sikit. Dalam kitab turas, kadang-kadang kita kena berbaris. Contohnya dalam ni masalah ni. Kata Fakhihani bahawasanya meninggalkan. Itu dalam Rumi. Yang Jawi, ejaan, mari kita tengok. Geti tak baca Jawi lagi. Mim nun nga, mim nun nga, galam kaf nun. Mim nun nga, galam kaf nun. Siapa ada kitab? Sana je ada kitab. Mim nun nga, galam kaf nun. Apa baca? Seorang ada kitab tanya orang seorang tu. Tu mim nun nga,
galam kaf nun. Menanggalkan. Sana. Tu mim nun nga galam kaf nun. Menanggalkan. Rumi kata meninggalkan. Tak ada pendapat lain. Dia kona-kona kau tu je. Nak pergi ke mana lagi? Dua-dua salah. Ada satu baris lagi. Kalau mim nun nga galam kaf nun, meninggalkan baris bawah nun tu. Baris atas menanggalkan. Macam cakap tadi. Satu baris lagi apa dia? Ada 3 kan? Satu lagi? Menunggalkan. Bahasa lama. Salah lah Rumi salah. Siapa ada Rumi yang kat rumah tu, ubah. Bukan meninggalkan, bukan menanggalkan. Menunggalkan. Tapi bahasa sekarang, kalau Jawi sekarang, mim nun waw kan? Mim nun waw nga. Jadi menunggalkan. Dulunya kitab dulu ni mana ada, dia main baris saja. Dah lah tak ada baris. Jadi bukan meninggalkan, bukan menanggalkan. Menunggalkan. Maksud mensatukan, buat satu aja. Mari kita baca. Bahawasanya meninggalkan tu bukan, menunggalkan menyebut akan dia tak kala masuk kepada tempat kediamannya, rumahnya, menafikan papanya. Maksudnya menunggalkan, maksudnya kita tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu dua. Jadi kita meninggal la ilaha illallah saja. Dengan masuk rumah menunggalkan, baca la ilaha illallah, tak kala masuk kepada kediaman, masuk rumah, menafikan papa, tak jadi papa. Mudah bahasa sekarang, murah rezeki. Itulah. Murah rezeki. Habis kalau kita kata meninggalkan, okay? Bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia tak kala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan papanya. Jika tak sebut la ilaha illallah masuk rumah, murah rezeki. Apa benda lah? Tak sebut murah rezeki. Ataupun menanggalkan, lagilah tak kena. Bahawasanya jika menanggalkan menyebut, lagilah tak kena. Jadi menunggalkan. Siapa buat ni? Siapa terjemahkan? Ustazah Nuraini Abu lagi. Dia memang cukup ni. Sebab tu kadang-kadang kita kena tengok kita asal. Kadang-kadang kita kena tengok kalau kita asal pun problem, kita tengok kita Arab. Sebab dia ambil, dia berkata Faqihani. Kena cari balik kitab Imam Faqihani. Untuk tengok apa yang disebut. Kadang-kadang gitulah. Lepas tu orang Melayu panggil kitab Jawi. Kitab Jawi lama ni, kitab Turas, dia panggil kitab betina. Kitab Arab dia panggil kitab jantan. Kitab betina dan kitab jantan, payah nak faham kitab betina. Sebab perempuan very complicated, payah nak faham. Memang. Orang dulu dia kata, belajar kitab betina, hebat belajar kitab betina. Kitab betina belajar. Kita belajar kitab jantan. Kitab asal bagi dengan syarat orang pandai Arab lah. Bagi orang yang pandai Arab, pandai Melayu, belajar kitab Arab, belajar baca kitab Arab lebih mudah untuk faham berbanding belajar kitab Jawi. Sebab perempuan very complicated. Very complicated untuk dipahami. Iyalah. Kadang-kadang kata tak nak dengan maksud nak. Kan? Orang dulu kan? Macam ni, nak kahwin kan ni? Terima tak? Senyap je masuk. Malu. Maknanya nak. Kalau kata, nak kata ni? Tak nak. Padahal nak. Kadang-kadang nak, padahal tak nak. Hai, susah. Complicated. Okay? Seterusnya. Sama lagi. Bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan papanya. Maksud menunggalkan, bukan meninggalkan. Maksudnya nak masuk rumah tu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah supaya dapat kita, bahasa lain, petua dia lah. Bagi murah rezeki. Sebab dia kata mengelak, menafikan apa-apa. Telah datang warid bahawasanya, bila sebut warid, maksudnya hadis. Istilahnya turun, warid. Datang, bukan turun, datang. Telah datang. Bila sebut
warid dengan maksud telah datang. Bila sebut telah datang, maknanya hadis. Kalau nuzul, turun, telah turun. Istilahnya Quran. Sebab bila turun, Jibril bawa turun. Daripada Baitul Izzah ke bawah. Buat turun wahyu, kalamullah. Jadi bila kita kata turun, telah turun kepada kami. Maknanya ya Quran. Atau telah nuzul. Kita jangan sebutlah. Telah nuzul Quran. Telah nuzul ke atas kami. Tak payah tanya dah. Quran ke hadis? Tak payah tanya. Tapi telah warid. Telah datang. Warid tu datang. Telah datang kepada kami. Sama juga. Tak perlu tanya. Maknanya hadis. Sebab dia kata telah datang warid dalam Quran. Boleh tapi tak kena. Penjodoh bilangan tu tak kena. Penjodoh dia tak kena. Okay? Bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dimat akan dia. Ni mantap kan ni. Sebab saya pernah ada satu pengalaman. Nanti saya cerita. Matkan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa. Maksudnya dihapuskan lah. 4,000 dosa. Daripada dosa besar. Allahai. Siapa yang kata la ilaha illallah? Berat kan la ilaha illallah? Maksud berat dalam timbangan. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, kalau dia tak buat dosa besar macam mana? Maka sabdanya, dia ampunkan bagi ahlinya, keluarganya dia ampunkan. Padahal dia sebut la ilaha illallah. Dan bagi jirannya. Jiran pun untung. Jadi, siapa sebut la ilaha illallah dengan dimatkan. Dimatkan. Dipanjangkan. Mat tu panjang. Lepas tu mat tu ada dua maksud. Melayu lah. Mat. Kan ada dua. Satu panjang, yang kedua mati. Kalau mat, mati. Mad. Panjang. Mat. Kalau nama Muhammad, panggil Muhammad lah. Mat tu panjang, mat tu mati. Dan dimatkan dia. Okey. Mat kat mana ni? La tu lah. La tu mat apa? Jaiz tak? La ilah. Lepas tu ada hamzah. Kalau dalam satu kalimah, mat wajib. Kalau dalam dua kalimah, mat jaiz tak? Jadi la ilah. La, mat bertemu dengan alif. Ingat lagi tajwid tu. Huruf mat bertemu dengan alif, hamzah. Bukan alif, hamzah. Dalam satu kalimah, dia panggil mat wajib. Dalam dua kalimah, dia panggil mat jaiz. Panjang dia berapa? Ambil 5. Jadi, la ilaha illallah. Itu adalah terbaik. Jadi, dia kata kat sini, bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah. Sedangkan, dia tengoklah Jazari ke, bacaan tu macam mana. Syatibi ke. Kalau bacaan tu, bacaan Jazari, la tu dua je. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu. Boleh juga. Tengoklah bacaan jenis Syatibi ke Jazari ke apa. Tahu apa benda saya sebut ni? Apa benda? Sak merepek ni. Kadang-kadang orang tak sampai. Jadi, la tu disuruh panjang. Mat kan? Ikut dia. Mat jaiz. Bukan mat jaiz yang joget, yang menyanyi tu. Okey? Mat jaiz. Jadi, maksud kita ambil 5. 4, 5. 5 ambil 5. 4, 5. Ambil 5. Jadi, la ilaha illallah. Oh, kalau masa tahlil afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 3 kali. Lepas tu la ilaha illallah, dia tak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa pakai cepat-cepatlah weh, 100 panjang. Kita gitulah. Boleh je, sah je. Cuma ni nak fadilat dia. Nak fadilat, siapa berkata la ilaha illallah dan dimat akan dia. Mesti mat. Kalau tak mat, dapatlah pahala lah. Dapat pahala lah. Ini nak fadilat yang ni. Khusus. Sebab tu, kita baca 3-3, kita baca 10 kali, apa-apalah, ada wirid-wirid kan. Kita baca 3 kali, kita baca sekali, kita baca 100 kali, 99 kali. Kan ada fadilat-fadilat. Dia umpama anak kunci untuk buka pintu. Jika anak kunci itu pula, dia panggil, apa dia panggil, mata dia tu. Mata dia panggil. Kunci tu. Jadi kalaulah tak kena mata, bukan mata, dia panggil apa? Mata tak? Yang benda tu. Kalau nak buat kunci kan dia buat benda tu. Tak ada tu, salah, tak boleh buka pintu. Jadi kalau katanya hendaklah baca 33. Baca 32 tak dapat. Baca 34 pun tak dapat. Dia kena baca 33.
Cuma bukan tak dapat pahala. Pahala baca 1 ke 2 ke 10 ke 1000 ke dapat, tak dapat fadilat yang dijanjikan. Sebab tu kalau kita kata nak 3 pastikan 3 tepat. Kalau tidak, rugi lah, tak dapatlah fadilat tu. Cuma dapat pahala. Dapat pahala memang dapat lah. Zikir dia tak kira apa. Sama lah juga dia kata, syarat dia mesti mat. Okay? Baca la ilaha illallah dengan mat. Niscaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa. Dosa besar lah tu. Kata mereka itu, ya Rasulullah, jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, kalau dia tak ada dosa besar, ataupun dosa besar dia tak sampai 4,000, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Mana ahli keluarga dia? Anak dia ke, isteri ke, ahli emaknya ke, ayahnya ke, ahli keluarga yang ada dosa besar diampunkan. Okay? Dan kalau tak ada juga, jiran pun diampunkan. Free-free je dapat. Sebab itulah nak cari jiran ni, sebelum nak duduk, kena cari jiran. Kerana tu Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan. Dia wali. Dia kata ajar qabla dar. Dia kata jar qabla dar. Jar dulu sebelum dar. Dah jadi bahasa Melayu dah dua-dua. Jar pun dah jadi bahasa Melayu, qabla pun dah jadi bahasa Melayu, dar pun dah jadi bahasa Melayu. Perasan tak? Qabla, qabliyah, ba'diyah tu qabliyah lah, sebelum. Dah jadi bahasa Melayu dah sebenarnya. Habis tu jar pun dah jadi bahasa Melayu. Cuma kena ubah sikit. Jar yajuru jiran. Jar tu jiran. Habis tu dar, yang darul ma'mur tu apa? Kadang-kadang kan susah pun, dah jadi bahasa Melayu dah. Jadi jar jiran, qabla sebelum, dar apa? Maksud darul ma'mur maksud apa? Ma'mur tu makmur lah. Dar tu apa? Dar. Boleh lah, tapi tak kena lagi. Tak kena lagi. Habis Brunei Darussalam bukan negeri, dia negara. Tak boleh lah, tapi tak tepat lagi. Tepat dia adalah kediaman. Rumah, tempat duduk. Jadi orang Pahang ni, tempat duduk dia, rumah dia makmur, Naim, Kelantan, nikmat dan sebagainya lah. Okay. Dar ni adalah kediaman, tempat duduk, rumah. Okay. Jadi kata Rabi'atul Adawiyah, ajar jiran qabla dar, sebelum kediaman. Bahasa lain, sebelum nak cari rumah, nak sewa, nak beli, tengok jiran. Jiran pening, dengan kita pening. Mana taknya malam-malam buka karaoke ke apa, tak pening. Jiran buang sampah kat depan, air dia mengalir kat rumah kita, tak pening. Jiran bela kucing dia berak kat rumah kita. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah kata ajar qabla dar. Nak cari kediaman, tengok jiran. Jadi kalau nak beli rumah, cari jiran dulu. Saya nak beli rumah ni, jiran okey. Jiran tak okey, belah, jangan cari kat situ. Jangan cari kat situ. Jadi sebab apa? Dapat jiran baik, dia la ilaha illallah. Bukan, tak jadi gitu la ilaha illallah, dia la ilaha illallah. Maka free jiran dia dapat pahala dosa besar, diampunkan. Kalau dia tak ada dosa besar lah, tuan yang tu penting jiran. Jiran ni antara awal yang mendakwa kita ke akhirat tau. Akhirat nanti bila kita dibangkitkan, yang pertama yang akan dakwa kita adalah keluarga, anak isteri. Sekarang je kita kata, ku tunggumu di pintu syurga, lautan api sanggup kurunangi. Susah senang bersama-sama sampai ke syurga, sembang dekat dunia. Bila akhirat nanti, bila dibangkitkan, anak isteri akan cari bapak dulu untuk dakwa. Dia akan cari dulu. Kalau salah bapak dia lah, bapak dia salah, dia dakwa. Kalau bapak dia tak salah, tak boleh nak dakwa lah. Kalau jika ada salah bapak tak ajar, tak bagi ilmu yang wajib dan sebagainya, anak tu dulu, isteri dan anak akan cari dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ambillah hak kami yang ada kat orang tua ni. Yang mana orang tua ni ketika atas dunia, dia tak tunaikan kewajipan dia. Maka kau ambil hak kami yang atas dunia yang dia tak bagi tu, dekat orang tua ni. Yang pertama sekali yang akan mendakwa kita dekat, kita tu masuk lelaki, dekat akhirat adalah anak isteri. Lepas tu naiklah anak isteri, mak ayah tu, dia naik keluarga, makin besar. Tanggungjawab kita tu lah. Lepas pada tu
Habis dah keluarga, dah dakwa. Pahala punyalah banyak buat. Dah separuh dah hilang. Terpaksa bayar. Lepas tu ingat settle dah? Belum. Siapa nak pula? Jiran dulu. Jiran dakwa dulu. Apa sahaja yang kita salah dengan dia, dia akan dakwa dulu. Habis licin pahala. Kemudian itu yang lain, yang kawan-kawan tu banyak macam-macam tu lah. Yang curi selipar masjid, apa. Yang buat hal lah dulu-dulu. Yang selain daripada keluarga dan jiran, dia akan pakat-pakat datang lepas pada tu. Akhir sekali, sebab tu Nabi kata, tahukah kamu orang yang muflis? Dia orang kata, tak ada dinar, tak ada dirham. Itulah muflis. Nabi kata tidak. Muflis yang sebenar, dia datang bawa pahala dia berbakul-bakul, berguni-guni, bergunung-gunung dekat padang mahsyar nanti. Tapi last sekali habis, kena bayar. Kena bayar orang lain sebab dia ada buat hal dengan orang lain, maka dia muflis. Itulah sebenar-benar muflis. Itulah sebenar-benar muflis. Telah meriwayatkan dia Bukhari, yang saya baca tadi adalah Bukhari. Saya baca sekali lagi, bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dengan dimat akan dia, niscaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar. Kata mereka itu yang dengar, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripada dosa besar, maka sabdanya Nabi, diampunkan bagi ahlinya, maksud keluarganya, dan bagi jirannya. Meriwayatkan dia Bukhari. Dan sabda Nabi SAW, la ilaha illallah tadfa'u an qailaha 99 baban minal bala'i adnahumul hammu. Artinya, la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan 99 pintu daripada bala sekurang-kurangnya duka cita. Sekurang-kurangnya duka cita. La ilaha illallah, dengan baca la ilaha illallah, menolak seseorang tu daripada 99 jenis bala. Tak kisahlah, janji kita panggil bala, la ilaha illallah. Dan sekurang bala yang paling ringan adalah duka cita. Sedih kan? Duka cita kan bala juga, bala yang paling ringan. Maka orang yang duka cita, orang yang sentiasa dia kata ditimpa bala dekat dia, bala sebenarnya yang kita orang beriman lebih sesuai kita kata ujian. Tapi bala tu pun tak ada masalah nak sebut. Kerana kan dalam kitab-kitab banyak disebut, malah dalam hadis pun disebut. Dibalakan perempuan dengan, lupa dah beberapa belas perkara. Dibalakan perempuan dengan beberapa belas perkara. Bukan maksud tunggu bala. Maksudnya apa? Dia ada haid, dia ada nifas, menyebabkan sembahyang dia tak boleh penuh. Tak boleh penuh, nak sembahyang pun haram. Itu istilah dibalakan. Dia kahwin, tak boleh kahwin dengan keluarga. Dia kena kahwin dengan orang asing. Tak ke bala tu? Bala tu. Bala je, faham dengan maksud bala tu? Jangan bala Allah turunkan bala, bukan maksud bala tu. Tapi dibala, disusahkan. Ya, kalau orang perempuan kahwin dengan ahli keluarga, senang. Sebab dia tahu perangai dah. Ini dia kahwin dengan orang yang dia tak tahu siapa. Entah macam mana perangai pun tak tahu. Entah depan tu nampak baik, pijak semut pun tak mati. Masa sebelum kahwin. Entah nanti dah kahwin baru tahu. Tak ke bala tu? Bala. Kalau dapat kahwin dengan adik-beradik, mudah. Tahu dah perangai macam ni baik-baik terus kahwin. Tapi tak boleh. Bala tak? Bala tu. Istilah bala tu kan. Jadi dia kata kat sini, menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya duka cita. Maksudnya orang yang selalu duka cita, la ilaha illallah, penyelamat dia. Kata Fakhrul Razi, sesungguhnya disebut akan kalimah ini di dalam Al-Quran pada 37 tempat. Allah, tak pernah kira pun. 37 tempat. Qala Nabi SAW, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni ada. Ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Muhammadan. Sebab tak ada anna tadi. Okay. Ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Samalah macam selawat tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa barik wa baraka wa salam ke wa barik? Mana satu? Tengok baris kan ni. Allahumma salli li
Lam tu baris bawah. Allahumma salli. Lam tu baris bawah. Okey. Bila lam tu baris bawah, ingat baris bawah. Tengok lam. Allahumma salli. Salli tu yang selawat-selawat tu. Baris bawah. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baris bawah. Ra tu baris bawah juga. Wa barik wa sallim. Lam tu baris bawah juga. Kenapa baris bawah dua-dua? Kerana Allahumma salli kat depan tadi. Kalau sallallahu, selawatnya dekat lam ya. Lam tu baris atas. Sallallahu baris atas. Nanti ujung nanti baris atas juga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Semua baris atas. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Jangan gitu. Baris salah tu. Janji bunyi wa barak wa sallam, jalan ajalah. Tengok lam tu baris. Allahumma salli tu baris mana? Kalau baris atas wa baraka wa sallam. Biasanya sallallahu lah. Sallallahu ala Muhammad. Jangan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu baris atas kan? Wasallam lah. Okey. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah. Oh, 100 kali. La ilaha illallah 100 kali Bukan 99 100 kali. Okey? Jaa yaumil qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Bagus kan ni? Artinya, okey, boleh lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah, dalam terjemahan itu salah tu. Terjemahan yang Rumi. Tengok yang ni. Terjemahan yang Jawi betul tak? Artinya kata mana tadi hilang lah. Barang siapa la ilaha illallah, yang Rumi tinggal. Rumi ni asal banyak salah pula ini. Okey, yang Jawi betul. Barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Sedangkan dalam Rumi ini salah. Barang siapa bersabda la ilaha illallah 100 kali. Mana Muhammadur Rasulullah? Okey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Muka bersinar. Ghurran muhajjalin. Sinar muka. Bukan muka je, dengan tangan dengan kaki pun bersinar. Dengan maksud petanda baiklah. Dekat hari kiamat nanti petanda baiklah. Okay. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sabda Nabi juga, bermula yang terlebih afdal zikir itu la ilaha illallah, dan yang terlebih afdal doa itu adalah alhamdulillah. Zikir banyak, subhanallah, ada macam-macam, Allahu akbar. Tapi yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Sebab tu kita baca afdaluz zikri. Sebenarnya gini, afdaluz zikri la ilaha illallah, ataupun fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang tepat. Tapi kita ni gabung, boleh je, tak salah pun. Afdal, masa nak tahlil, cerita masa nak tahlil ni. Yang tepatnya gini, afdaluz zikri la ilaha illallah. Hayul baq, la ilaha mawjud kan? La ilaha illallah. La tu jangan lupa. 5. La yang mula-mula. La ilaha illallah. Itu maksudnya afdaluz zikri, hadis. Ataupun ambil ayat Quran. Tak ada afdal zikri. Terus je fa'lam annahu la. Sebab itu ayat Quran, kenalah wajibul qannah. Yang ni afdal zikri apa semua tak apalah, tak ada tanwin, tak ada tajwid. Tajwid tu tak apa sebab dia zikir. Tapi kalau Quran dia kena ada wajibul qannah lah, nun sabda tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, yang 3 tu. La ilaha illallah. Itu orang dulu buat gitu. Orang sekarang je tak ada buat dah. Khalifah tahlil ni, ketua tahlil tak buat dah. Biasa afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu je. Panjang sikit macam orang dulu buat. Betul dah tu. La ilaha illallah. Yang depan ni apa? Nak apa? Nak hadis ke nak Quran? Nak baca mula-mula tu. Nak bagi tahu. Suruh, oi la ilaha illallah oi. Nak kata tu,
Takkan nak cakap, woi, cakaplah dah ada hadis, ada Quran, pilihlah satu. Pilih Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ataupun hadis. Afdal zikri la ilaha illallah. Itu yang asal, tepat. Cuma boleh je buku tahlil tu buat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia dah tak jadi ayat Quran, dia tak jadi hadis lah. Sebab kita dah ubah. Dia panggil iqtibas. Ubah ayat Quran boleh. Tapi kita kena kata lepas kita ubah, itu bukan ayat Quran. Istilah kaedah dia panggil iqtibas. Asalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita tukar. Afdhal zikri fa'lam annahu. Kan dah tambah ayat Quran tu. Boleh. Tukar ni jadi na, boleh. Tapi bila tukar, kita tak boleh kata itu ayat Quran dah. Sebab bukan ayat Quran kita dah tukar. Kalau kita kata ayat Quran kita tukar, berdosa. Dah bukan ayat Quran sebab dah tukar. Tak ada masalah. Boleh. Kita selalu buat dah pun. Tak perasan je. Oh, pilih wali-walidayya. Macam-macam lah kita ubah. Rabbi ja'alna muqimas salah. Tukar habis kita ayat Quran. Tak ada masalah. Tapi dia tak jadi ke ayat Quran lah. Jadi sekarang ni nak hadiskan ayat Quran. Nak hadis. Afdal zikri la ilaha illallah. Nak ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nak campur, boleh iqtibas, campur hadis dengan Quran. Fa'lam afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pilih nak mana satu. Yang terbaik pilihlah salah satu mana. Nak dua-dua pun okey je. Tak ada masalah. Okey. Dia kata sabda Nabi bermula yang terlebih afdal la ilaha illallah. Memang afdal zikri lah. Zikir yang paling afdal. Dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Doa yang paling afdal. Alhamdulillah dinamakan doa. Sekarang alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kenapa dinamakan doa? Akan datang. Akan datang. Kita berhenti dekat. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa. Kerana apa alhamdulillah nama doa? Kenapa asal kita doa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kat depan. Allahumma terus Kenapa nak ada alhamdulillah? Nanti ya. Akan datang. Pukul apa dah? Cukup dah 50. Berapa minit? 53 minit. Cukup. Wallahu alam, tangguh dulu. Kita sambung akan datang, kita sudah dengan tasbih kafarah dan salatul subhanakallah. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This